Salam pun macam tu lah pun, bagai dikata lah. Kalau kata hal aku ni disebabkan rambut lah, penzahiran aku ni, okey lah, tak apalah. Seperti mana yang hang kata tu lah, Haji Syahari pakai kemas, cakap lembut, budi bahasa, susun elok, tak macam setengah-setengah ustaz fiqh, jerakah sana jerakah sini kan, hukum sana tuduh sini, nampak riak sombong. Tak nampak. Haji Syahari ni kalau hangpa tengok betul-betul, dia cakap tenang, dia cakap relax, bahasa susun elok, pun tak kena juga. Dan Ustaz Wan Nizam pun pakai jubah apa semua, tak kena juga. Okey, aku ni tak apa, dismiss, tak kisah. Anggaplah aku ni tak boleh pakai ke apa semua, tak apa. Sebab ada yang puak-puak yang nak faham tanpa melihat penzahiran, ada pula. So puak-puak ni sedikit je, tak tergolong di dalam yang ramai yang punya attitude. Tak apa, mereka dengar aku. Tapi kalau nak kata untuk yang di kawasan umum, Haji Syahari tu kira dah melekat lah. Tapi tak boleh. Mereka tak setuju juga. So hari ni pun nak bagi tahu, bukan salah pada ilmu, bukan salah pada penzahiran, salah pada individu itu sendiri. Dan dia tak mau terima, Tapi yang tak mau terima lagu biasa-biasa ni lain. Bila yang berjabatan ni tak mau terima, dia ada bidang kuasa dia. Tapi kalau proses balik dengan mereka, macam aku berapa kali dah duduk sembang, kalau mengikut pada tertib ilmu itu sendiri, soalan perlu dijawab, dan perlu dijawab dengan mengikut kaedah-kaedah yang tepat. Kalau bersoal tentang makrifah, kaedah dia haruslah disoal kepada orang yang mengaji ilmu makrifatullah. Dan yang menyoal itu juga haruslah qualified ilmu makrifatullah. Ini yang menyoal orang mengaji ilmu makrifatullah adalah para ahli-ahli fiqh semata-mata. Maka puak-puak ni akan hukum lah, dia mengaji hukum. Apabila kita bersoal, kita double standard through kita punya pakaian, kita punya ni. Tengok di mana pula mengaji. Mereka ikut. Mereka mengaji di universiti-universiti ni. Kalau kita proses balik, para sahabat-sahabat, para Nabi Rasulullah SAW sekalipun, adakah pergi universiti daripada DP ni? Dan siapa pula yang duk tulis silibus-silibus, yang mengeluarkan silibus-silibus kepada mereka ni? Kenapa mereka balik boleh bangkang ilmu yang nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala ni pada kewujudan segenap umat manusia dan alam semesta? Sebab hari ni orang tengok pada status hang siapa, ada PhD ke, ada degree ke. Kalau orang soal jawab, para penceramah ada yang sanggup tanya, awak ada degree ke? Awak ada degree ke? Nampak tak? Dari zaman Kesultanan Melayu lagi, kita telah tertipu dengan kalung-kalung. British kalung orang ni macam ni, British kalung orang macam ni, bagi pangkat ni, bagi pangkat ni. Hari ni sama aja. Kalau Datuk Tan Sri, Datuk Sri, orang pun nak cakap, oh ya Datuk kan susun. Sebab telah dikalung. Padahal di mata Allah Ta'ala tu, manusia tu sama saja. Itu saja. Mereka tak ada, mereka dah letak dah benda-benda macam tu, maka itulah. Kalau kata ustaz balik di Tanah Arab, ada sijil, ada PhD, semua betul. Kalau kata ustaz-ustaz yang duduk kampung ni, yang tua-tua ni, yang duduk mengajar ilmu mengenal Allah ni, mengajar sebab 20 ni, tak betul. Pasal mereka tak balik di Tanah Arab, tak ada degree, tak ada apa. Inilah kata, mereka hanya menggunakan mata kepala, mereka tak menggunakan mata hati. Sebab mereka tak mau melihat, mereka tak mau melihat diri mereka sendiri. Apa nak buat pun, dah sebut dah berapa kali, wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang ramai nak mengaji, hanya nak dengar apa orang nak cakap. Bak entam ni biasa, aku lalu tadi aku tengok metro tu, dia tulis kat metro tu, serang sampai koyak. Ini attitude anak-anak muda Melayu kita lah hari ni. Puas hati semua. Tapi bagi kita tak kisah pun. Kita tak duduk tantua pun. Hidup bukan kerana puji, mati bukan kerana keji. Kita jalan terus pun. Jalan terus. Surah 6
ayat 94 tu pun. Last sekali hang sendiri lah. Tak ada apa pun. Baik pun. Selamat. Anyway pun benar. Surah Al-Hujurat ayat 6. Dia suruh selidik dulu. Betul tak? Supaya tidak menyesal. Dan selanjutnya surah Al-Hujurat juga ayat 12. Dia tak suruh kita mengintip kesalahan orang. So hari ni kita tengoklah ulama-ulama yang so called ulama-ulama yang ada ni kebanyakan dia kira nak hentam orang ya. So tu yang tanya Yahudi mana yang bagi silibus kat mereka ni balik jadi sampai lagu ni. Anyway pun lagu biasa lah pun. Kita jalan terus ya. Selamat. Dia bukan dia rumit terlalu mana pun. Sebenarnya dia masalah proses kesedaran di dalam sudut pengajian itu sendiri. Contoh kita bagi sini contoh. Satu orang cakap, dia cakap, mari sini biar aku ajarkan, mari sini biar aku huraikan, mari sini biar aku kupaskan, mari sini biar aku jelas terangkan. So persoalan ni bila dia dah ajar, bila dia dah hurai, bila dia dah kupas, bila dia dah jelas terangkan, dia ditanya hang pula, faham tak? Faham ke tak? Setelah ajar, hurai, kupas, jelas terangkan. Takluk dia qauli sama masih berhuruf, masih bersuara. Ini takluk dia. Ini makam ilmu. ILMU masih makam ilmu. Azali kata ilmu. Ni. Okey. Tidak, kalau masih boleh diajar, masih dihurai, masih dikupaskan, masih diterang jelaskan, dia tertakluk pada qauli sama masih berhuruf, masih bersuara. Dia adalah singgasana ilmu. Masih lagi perlu difikir. Maka persoalan setelah berfikir, cikgu akan bertanya, guru akan bertanya, faham ke tak? Faham tak? Macam ni. So bila kita pengajian usul fiqh tasawuf fardu ain di sini. Tapi bila kita masuk dalam ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah, mari sini biar aku tunjukkan. Tunjuk. Bila tunjuk, persoalan dia bukan faham tak. Soalan ni kesimpulan dia selepas ditunjukkan atau diberi petunjuk, jalan petunjuk, banyak dalam Quran. So bila kita sebut mai aku tunjukkan, dia akan soal, nampak ke tak? Nampak tak aku tunjuk ni? Okey, maka sebenarnya akhir sebuah pencarian adalah penemuan. Nampak ke tak nampak, bukan faham tak faham. Faham masih lagi berfikir. Itu sebab kita tak boleh cari Allah dengan akal fikir. Kita yang orang yang bertemu dengan Allah ini adalah takluk dia adalah basar, bukan qauli, bukan sama. Takluk dia basar. Bila dia berjumpa ni, dia tak ada yang berhuruf, tak ada yang bersuara, sebab dia tak takluk dalam ni. Tak takluk dalam mari aku ajarkan, mari aku huraikan, mari aku kupaskan, mari aku jelaskan. Dia dah duduk di sini. Nampak ke tak nampak? Kalau dia nampak, yang dia nampak tu pula laisa kamitslihi syai'un. Dia kianuhu binafsihi mughalafatuhu lil hawadis. Dia bersalahan dengan segala sesuatu yang baru dan dia berdiri dengan dirinya sendiri. Berdiri dengan sendirinya. So, di sini nampak ke tak nampak? Itu dia takluk wahdatul wujud atau takluk mengenal Allah adalah basiran. So ini basar. So akhirnya sebuah pencarian adalah pertemuan. Hang bertemu, hang tak cari apa dah. Hang tak ada buruk bersuara dah. Hang relax di antara hang dengan apa yang hang cari. Bukan antara hang dengan yang ramai. Ada member aku tu, hang ngaji yang cakap tak buruk, tak suara, yang korup cakap pun lah. Tu dia tak faham. Yang aku bercakap tu dengan yang ramai. Tu dia tak faham. Dia menyekat jarang lah. So yang dengan apa yang bertemu tak ada apa dah nak sembang. Sebab dia mengetahui
dia melihat mendengar, yang bertemu tu. So penutup ilmu dari ilmu dan alimun adalah kaunuhu basiran. Okey, kita bagi contoh. Tak nampak kot. Aku pergi ambil. Mana dia pemadam? Hai. Lempak tak mana pula dah. Tadi duduk atas ni. Jangan sungguh lah. Ni dia. Hang pun boleh berjalan. Dulu boleh terbang. Okay. Masa aku duduk ngaji dulu, sekat 20, boleh terbang. Dengan Ustaz Mat. Duster, dia terbang saja. Okey. Macam mana aku nak buat? Macam ni. Kita bagi contoh ha. Zas. Alah ya buat tu ya. Okey. 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 Dua orang Mamat. Dua orang Mamat dia ni. Alah, pun. Masa ni lah hang. Okey. Dua orang Mamat. Aziz tanya Ali, hang nampak tak? Hang nampak tak apa yang aku nak tengok? Ali tak. Aku nampak bukit. Okey. Lepas Ali kata aku nampak bukit. Lepas pergi masuk dalam kawasan bukit. Aziz tanya Ali, mana bukit? Bila mereka ada dalam kawasan bukit tu, mana bukit? Yang aku nampak pokok, daun, hijau, apa tu, tanah, batang-batang pokok, batu, itu ini, mana bukitnya? Itu sebabnya yang melihat dari luar, dari jauh lain. Yang melihat dari dalam lain. Tak sama orang yang mengaji di luar tadi yang kita hurai nak bersembang dengan orang yang dah nampak. Dan dikatakan melihat Allah tu dia tahu lagu mana. Yang masih berfikir tentang Allah tu masih berangan-angan, berasih. Ni dia lagu lain. Proses dari luar lain, proses yang dah sampai ke dalam lain. Walau bagaimanapun, dalam tu hakikat, luar tu syariat. Itu sebab orang tua kata mengaji macam mana pun hakikat dengan syariat tak boleh berpisah. Itu bermakna indirectly mereka cuba cakap makni hakikat ni dan syariat tak boleh pisah. Hakikat maknawiyah, syariat tu makni. Mana boleh pisah? Pisah kalau orang usung bawa pergi kubur. Okey kot. Sikit lah, kecil. Okey ya. Assalamualaikum. Hang baca dah kan? Baca lah. Apa dia pandangan hang? Pandangan saya, kita semua pula sikap lah. Kira percintaan, hubungan, reference antara manusia. Saya baca. So itu semua orang ada lah bang. Itulah, itu semua orang ada lah. Masalah tu semua. Betul. Itu sebab dalam buku Terima Kasih Si Babi Hutan, kalau baca dia ada masalah sikap juga dari sudut ilmu. Jadi hari ni bagi contoh boleh ya, sikit. Waktu aku di England tu, aku duduk depan satu orang tua tu, sembang-sembang, dia tanya berapa tahun lah dekat Germany. Masa tu aku 16 tahun kat Germany. Cakap 16 tahun lah saya kat Germany apa semua ni. Dia bagi tahu lah, kalau nak tahu pakcik duduk je di England ni 40 tahun lah. Jangan main-main. Tu aku cakap ada pakcik, kalau saya nak abang kat pakcik satu benda lah. Bapak saya duduk di Bagan tu, di kampung saya Bagan Lebai Tahir, sebelah kampung Bagan Ajam tu. Bapak saya duduk sana duduk ada 73 tahun. So hang duduk di negeri orang putih, aku duduk di negeri Jerman, aku cakap Jerman, orang Jerman dah cakap Jerman. Hang duduk di negeri duduk di England, orang England yang duduk sana lama, yang dah mati dah pun ada cakap English.
So kalau hang duduk di tanah Arab 7 tahun, hang balik cakap Arab, kami nak heran apa yang kami biasa duduk di England, di Jerman, Sweden, Denmark, Holland. Kami tahu setiap negara ada bahasanya. Ada bangsanya dan ada bahasanya. Dalam surah Ibrahim ayat 4. Tidak kukirim satu rasul yang sama bahasa dengan bangsanya. So, buku ni nak menceritakan tentang, macam buku babi hitam, buku-buku lah. Menceritakan tentang bukan keadaan dan bukan perasaan. Kenyataan tu, siapa hang sebenarnya hang kena tahu dulu. Sebelum you nak cakap tentang human right, humanity, bla bla this, you need to know who you are. So how? Susah. So kalau tu Arab yang duduk di negara Arab, boleh cakap Arab, pun ada masuk neraka, pun ada masuk penjara, pun ada buat salah. So hampa balik mai sini, hampa bawa balik bahasa Arab kat kami ni, bawa balik cerita-cerita ni. Tak impress. Pada orang yang mau berfikir memang tak ada impress. Sebab apa? Sebab kita mengaji nak mengenal Allah, bukan nak mengaji mengenal masalah. Kadang-kadang mereka nak sekat-sekat ilmu makrifah ni sesat lah, itu ini apa semua. Ilmu mengenal Allah ni tak betul. Hang tak kenal. Hang tak kenal. Nak buat macam mana? Nasi hang lah kalau kata tak betul. Betul tak? Dan yang kata aku mi goreng ni best, aku rasa tak best. Takkan kita nak pergi cerita kat orang mi goreng ni best, dia ni pula kata tak best. Sebenarnya orang dia kata lah, hang suka makan-makan lah, dia tak suka pergi lah. Siapa nak besar-besar cerita ni? Toki kedai tu rasa apa pula? Yang tu satu. Nombor 2 pula, Allah Ta'ala dah cakap dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 100, surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 144. Mereka yang berpaling, faham tak? Ataupun yang sesat, tak menjadi masalah bagi Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala yang menyesatkan, yang beri tunjuk di situ. So hari ni bila hang mengaji, orang lain kata tak betul, sebab dia dapat yang tak betul. Simple je. Hang ustaz ke, hang mufti ke, kalau hang tak mengenal Allah, tak mengenal Allah. Hang boleh cakap lah sebab hang ada title, hang ada PhD, hang ada apa. That's yours lah, it's not mine. Kat sini ramai yang orang tak boleh nak nampak benda tu simple je. Hang tak suka ilmu mengenal Allah, hang apa pasal? Betul tak? Orang yang suka tu macam mana pula? Hang takut mereka sesat. Kalau mereka sesat, apa masalah hang pula? Tuhan dah kata dah, bukan tanggungjawab kamu. Ya. Wahai Muhammad tu kurungan ni bobo. So kita nak tahu macam mana keadaan ni. Kenapa ustaz-ustaz menjadi masalah ni? Oh, saya tak setuju dengan ilmu pengajian ni. Itu masalah awak lah. Kalau orang sesat, manusia tak? Manusia nak mana kata Hindu, Melayu, ni India, Cina, Melayu, mereka semua tu manusia. Bengali, semua manusia. Okey, awak tahu konsep idea law system, nasihat dan hukuman. Ini semua kalau kita bos sekali adalah intipati agama. Mereka ada, hang ada. Tetapi Tuhan hal lebih mengetahui perihal agama, perihal manusia, menghukum dan memuji, menetapkan satu-satu kaedah, benar salah. Bukan di mata Tuhan, mata hang sebenarnya. Nampak tak? Kita mengaji benda ni, orang tak puas hati. Hang duk dengan aku kan, orang dia kata, aku nampak hang duk kawan dengan lepat ni. Banyak member-member aku. Ada member-member aku jumpa aku buat tak tahu lah. Pasal wah, tadi kat kedai awal maju, ada juga orang main sembang aku. Dia berhenti motor, aku duduk relax. Berhenti motor, aku nampak dia berhenti depan aku. Meja tu tepi jalan. Lepas tu dia belah pergi dekat KK depan tu, isap rokok. Lepas tu baru dia main. Dia main, dia kata, "Pat, ni lepat kan saya." Dia kata, "Saya ada member bagi tahu tadi nampak lepat datang sini, tu saya main."
Saya mengaji ilmu mengenal Allah. Dia kata, saya kata, okey, bagus, Alhamdulillah. Tengok dia nak pergi mana. Tetapi kalau lepas dah mengenal Allah, masih lagi bersurah, berayat ni, macam mana? Aku kata yang tu untuk satu pada yang ramai. Tak kala kamu berada di makam ma'rifatullah, bergegaslah pulang kepada syariat. Ini syariat dia. Bukan kita tolak Al-Quran. Di sudut makrifah tu, nak baca apa lagi? Nak apa lagi? Dia tak berhuruf, tak bersurah. Tapi bila aku bercakap ni pada yang ramai, aku cakap kat dia. So aku nak cakap apa kat aku? Saya nampak dah. Tengok berapa lama dia di dalam keadaan menduga-duga dan meneka-neka tentang apa yang aku bawa. Aku kata kalau masih lagi bersuara, masih lagi berkata-kata, itu maka aku di dalam tasawuf. Bila aku dalam tasawuf, secara tidak langsung aku berada di dalam fardu ain. Maka di dalam fardu ain itu ada usul dan fiqh pula. Orang duk nampak tak betul dia diam. Tu makna tasawuf berlaku dalam dia. Hang ada amarah, hang cepat baran, hang cepat hangat. Aku tak tahu bila hang marah ni, orang kata apa isu? Aku kata bukan isu. ISITYOU. It is you. Bukan isu, it is you. Aku cakap dia. Hang yang buat benda ni dia marah. Ini faham aja. Kalau hang kata aku sesat, mana rugi hang? Sebab aku tak menyesatkan hang. Dan tak ada siapa boleh menyesatkan siapa atas muka bumi ni. Itu syirik yang sangat halus bila kamu merasa ada wujud kamu di dalam kaedah keakuan. Seperti semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Tak perasan, tak tahu, tak menyedari benda tu ada. Dia telah berlaku dalam diri. Tu aku tak kat dia, abang, kalau hang marah, bermakna hang telah hang marah kat aku ni, ini second tak? Secondary yang hang buat aku ni. Tetapi hang telah marah dalam diri hang dalam diam tadi. Hang duduk meja tu duduk geram kat aku. Tahu hang dah geram dah tak tahan bawah hamai. Macam kat Penang yang mamak tu jadi marah tak tentu hala. Sebab dia dah pendam lama dalam diri dia. Amarah tu dah besar dalam diri dia. Dia dah cakap, it's nothing got to do with the issue. When you get anger, it's something got to do which is this you? It's you. Bukan isu. Kalau hang faham, hang nak mati, hang sendiri nak jawab kot. What got to do with the rest? Apa ada masalah pokok lepas ni? Nampak? Ini yang antara hang dengan yang ramai adalah masalah sikap. Bukan masalah sifat. Sifat-sifat ni hak siapa? Makni maknawiyah. Kita tak masuk lagi salbiah nafsiah ni pun semua kita tak cerita lagi, kita cerita ni baru. Okay. You see. Good. Good. It is you. It's not nothing about issue. It is about you. Hang tak faham. Hang tak mengaji benda tu. Hang pergi main terekam. Hang bawa keluar lah hadis dan baca Arab. Hang ni yang mengaji di tanah Arab. Selalu macam tu. Itu cakap, apa yang hang cerita ni, Nabi bercerita pada masa ni macam ni, macam ni, macam ni. Dia dengan orang tu. Sekarang ni aku ni, apa masalah hang dengan aku? Sebab hang rasa aku boleh menyesatkan orang. Hang rasa hang boleh bagi petunjuk. Bukankah syirik kafir tu? Tuhan dah kata aku yang beri petunjuk dan aku yang menyesatkan. Surah An-Nahl ayat Surah An-Nahl 16 ayat 93. Surah Ibrahim ayat 4. Clear. Facts. Aku dah semua tengok berkali-kali. There's no issue. Bila main bab Tuhan tak ada isu. Bila bab agama, it is you. Dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukan dia katakan orang lain.